semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Bantuan dan bapak semua. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Satu isu yang sangat panas, sangat hangat pada ketika ini dengan penularan isu panas ini berkaitan dengan dua bekas Perdana Menteri yang disaman, yaitu Tun Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Saya boleh katakan ini satu pendedahan yang sangat mengerikan dan sudah pasti mengejutkan. Yang di Pertuan Agong mengejutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia dan sudah pasti mengejutkan seluruh rakyat, di mana kedua-dua bekas Perdana Menteri ini telah disaman. Dan kenapa mereka disaman? Isu ini disebabkan berkaitan dengan proyek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura, ataupun lebih dikenali sebagai HSR, di mana proyek ini telah dibatalkan. Dan yang paling mengejutkan, tuan-tuan dan bapak semua, kedua bekas Perdana Menteri ini telah disaman, dan semasa pembatalan dan juga penangguhan proyek ini, di mana telah ditangguh oleh bekas Perdana Menteri Mahathir dan juga telah dibatalkan oleh Muhyiddin Yassin yang juga sebagai Perdana Menteri selepas Mahathir. Akhirnya pendedahan yang mengejutkan, di mana Mahathir perlu membayar RM46 juta dan juga Muhyiddin Yassin yang membayar RM320 juta berkaitan dengan isu ini. Dua bekas Perdana Menteri disaman berhubung penamatan proyek HSR. Ini satu kejutan besar kepada Muhyiddin Yassin dan juga kejutan besar kepada Mahathir sendiri. Akhirnya seorang individu telah memfailkan saman terhadap dua bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin, atas dakwaan menyalahgunakan jawatan awam dan cuai berhubung penamatan proyek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura ataupun HSR. Ini satu lagi seleweng yang telah dilakukan oleh dua bekas Perdana Menteri ini. Dan kita dapat lihat kedua-dua bekas Perdana Menteri ini yang kita dapat lihat sering menghentam Anwar Ibrahim. Dan pada akhirnya mereka pula yang terima satu keputusan yang sangat mengejutkan, yaitu saman. Muhammad Hatta Sanuri yang telah memfailkan saman menerusi tetuan Mohaji, Hazuri dan Ismail pada 30 Desember tahun lalu, turut menamakan bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, juga bekas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, dan kerajaan selaku defendant pertama hingga kelima. Tindakan saman itu difailkan Muhammad Hatta yang mewakili dirinya dan lebih 32 juta rakyat Malaysia yang terkesan dan kecewa dengan pembaziran yang dilakukan oleh kesemua defendant. Benar, saudara-saudara semua, bagi saya ini memang pembaziran yang sangat pembaziran yang telah dilakukan ini memang mengecewakan rakyat. Dalam pernyataan tuntutan, Muhammad Hatta selaku plaintiff mendakwa Mahathir yang ketika itu Perdana Menteri ketujuh Mahathir yang ketika itu adalah Perdana Menteri ketujuh melakukan kecuaian dan menyalahguna jawatan awam apabila mengambil keputusan menangguhkan proyek HSR dan menyebabkan kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia perlu membayar pampasan kepada kerajaan Singapura hampir RM46 juta. Itu untuk Tun Mahathir. Manakala plaintiff yang seterusnya, yaitu Muhyiddin Yassin yang ketika itu menjadi Perdana Menteri ke-8, turut cuai dan menyalahguna jawatan awam apabila menamatkan proyek. Seorang tangguh, seorang lagi batal. Dan apabila menamatkan proyek berkenaan, sehinggalah kerajaan dan semua rakyat Malaysia, termasuk plaintiff selaku pembayar cukai, perlu mengeluarkan uang sebanyak RM320 juta
sebagai pampasan pembatalan perjanjian dua hala antara Malaysia dan Singapura yang telah dipersetujui. Dakwa plaintiff Mustafa yang bertanggung jawab dalam menguruskan proyek itu melakukan kecuaian ketika menangguhkan proyek terbabit sehingga menyebabkan wang negara perlu dikeluarkan sebanyak Rm46 juta. Jadi saudara-saudara semua, ini satu kejutan besar kepada rakyat Malaysia. Plaintiff antara lain menuntut deklarasi bahwa pembatalan proyek yang diumumkan oleh Muhyiddin adalah batal dan tidak sah, selain memohon deklarasi ke semua defendant membayar ganti rugi dan pampasan sebanyak Rm1 juta kepada setiap rakyat Malaysia termasuklah plaintiff karena secara salah dan cuai membatalkan proyek HSR. Jadi saudara-saudara semua, ini satu kejutan besar kepada seluruh Malaysia. Apa komen Anda tentang isu ini? Apa pendapat Anda? Adakah Anda mempunyai pendapat? Sila komen di bawah. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan politik terkini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Satu isu hangat yang tular di media sejak beberapa hari ini berkenaan dengan pelantikan, kononnya ini adalah pelantikan rahasia Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelantikan rahasia Anwar Ibrahim yang telah melantik Nurul Izzah Anwar. Dan pada akhirnya ramai pemimpin, terutamanya daripada parti lawan yang seperti menyerang tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Dengan satu kenyataan, Parti Bersatu menuntut Perdana Menteri, menuntut Anwar Ibrahim untuk menjelaskan adakah hanya Nurul Izzah yang dilantik secara rahasia ataupun lantikan rahasia ataupun ada lagi senarai yang lain. Parti Pribumi Bersatu Malaysia menuntut agar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk segera menyatakan berapa ramai lagi lantikan rahasia yang telah dibuat dan siapa lagi yang dilantik secara senyap-senyap. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan turut meminta agar Anwar untuk menjelaskan mengapa pelantikan anaknya Nurul Izzah dirahasiakan. Selain itu, Anwar juga mesti menjelaskan apa bidang kuasa yang diberikan kepada Nurul Izzah. Oke, tuan-tuan dan bapak semua, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, adakah dengan ini pelantikan Nurul Izzah bakal dibatalkan disebabkan mempunyai satu kecurigaan? Namun kecurigaan ini mungkin hanya dirasai oleh parti lawan, mungkin tidak kepada parti dalam kerajaan. Oke, saudara-saudara semua, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk tekan butang like, share, dan subscribe. Bantu kembangkan channel ini. Dan juga subscribe, disebabkan subscribe itu percuma. Oke, tuan-tuan dan bapak semua, kita teruskan. Anwar juga mesti menjelaskan bidang kuasa apa yang telah diberikan kepada Nurul Izzah. Kalau tidak, kerana Nurul Izzah terlepas cakap, satu Malaysia, termasuklah penyokong Pakatan Harapan, tidak tahu mengenai pembohongan Anwar yang kononnya menentang kronisma, tetapi secara rahasia melantik anaknya sendiri sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri. Oke, tuan-tuan dan bapak semua, menurut Anda, dengan pelantikan Nurul Izzah Anwar sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan untuk Perdana Menteri, adakah pelantikan ini walaupun dirahasiakan ataupun tidak dirahasiakan, adakah memberi kesan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepada menteri-menteri yang lain dan terutamanya kepada parti-parti lawan? Menurutnya, Malaysia sehingga kini telah melahirkan ramai pakar ekonomi dan keuangan tersohor tetapi tidak dipilih oleh Anwar. Menurutnya juga, apa juga alasan Anwar adalah tidak relevan dengan pelantikan Nurul Izzah Anwar menurutnya.